Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita sambung kita punya pengajian. Terkendala tadi sekejap. Dia bagi ruang untuk kita solat dululah. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita sampai tadi kepada contoh-contoh kepada maf'ul li ajli. Sebelum tu kita baca ayat, beberapa potongan ayat Al-Quran yang menjadi contoh kepada maf'ul li ajli. Dan sekarang ni kita ambil contoh umum yang mana juga sempat kita sebut tadi. Antaranya kita kata ijtahadtu fi dirasati raghbatan fit tafawuqi. Begitu juga kita kata tasaddaqtu 'alal faqiri atau tasaddaqti 'alal faqiri amalan fi thawabi, sebab mengharapkan, bercita-cita mendapat kan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya nak terus kepada tajuk yang berikutnya. Ini contoh-contoh amthilatun 'alal maf'uli li ajlihi ma'al i'rab. Contoh-contoh bagi maf'ul li ajlihi ma'al i'rab bersama dengan analisis dia. Yang ni kita kemudiankan sikit. Cuma saya nak sambung kepada bab ataupun bahagian yang berikutnya insya-Allah. Iaitu kita bercerita tentang syarat maf'ul li ajlihi. Sesuatu perkataan yang nak kita tentukan sebagai maf'ul li ajlihi yang berada dalam sesuatu ayat, perkataan yang berada dalam sesuatu ayat dan kita katakan bahawa ia adalah maf'ul li ajlihi. Jadi kita nak kata tu bukan boleh sebarang kata, tapi mestilah kita berpandukan kepada kaedah-kaedah yang ditentukan oleh ulama-ulama nahwu. Jadi untuk tajuk maf'ul li ajlihi ini, para ulama nahwu ataupun an-nuhat telah pun tentukan beberapa perkara sebagai syarat sesuatu kalimah itu baru boleh dianggap sebagai maf'ul li ajlihi. Yang pertamanya adalah ayyakuna masdaran qalbiyan. Hendaklah perkataan ataupun kalimah yang menjadi maf'ul li ajlihi itu dalam bentuk masdar. Dalam bentuk kata terbitan. Masdar ni nanti insya-Allah kita akan belajar lah. Kalimah mana yang kita akan nyatakan ataupun kalimah mana kita boleh kata bahawa dia adalah masdar. Macam mana kita nak tentukan kalimah tu sebagai masdar. Baik, ya. Nanti kita akan belajar insya-Allah pada tajuk masdar. Kemudian qalbiyan. Masdar qalbi. Perkataan itu dalam bentuk masdar qalbi yang bersifat atau yang berkait dengan hati. Qalbi ni hati. Apa maksud masdar qalbi ni? Ataupun apakah yang dimaksudkan dengan qalbiyan? Qalbiyan ini ahasis nafsiyatun dakhiliyatun. Ahasisu nafsiyatun dakhiliyatun. Perasaan dalaman yang ada dalam diri seseorang. Kita kata perasaan dalaman lah. Perasaan dalaman. Qalbi. Perkataan maf'ul li ajlihi itu mesti dalam bentuk masdar qalbi yang bersifat. Perkataan yang bersifat ada kaitan dengan hati. Senang ceritanya. Qalbiyan bermaksud qalbi iaitu perkataan yang ada kaitan dengan perasaan dalaman kita. Ahasis nafsiyah dakhiliyah. Cita rasa diri seseorang yang berada dalam diri dia dakhili. Maknanya dalam sanubari dia. Kal hubbi, contoh perasaan ataupun kita kata qalbi ni, masdar qalbiyan ni, contohnya adalah hub, rasa cinta. Cinta ni kan berkait dengan perasaan dalaman. Wal bugh, benci, kemarahan. Marah ni kan bersifat benda yang bersifat dalaman. Yang dalam diri seseorang bila tak mampu dia nak bertahan, maka akan nampaklah kemarahan itu ataupun perasaan itu dengan adanya
berlakunya kata tindakan-tindakan tertentu. Wal khauf, takut. Takut juga kan sesuatu yang berunsur dalaman dalam jiwa seseorang. Jadi suka, cinta, kasih, marah, takut, ni semua kan berkait dengan qalbi, berkait dengan cita rasa dalaman dalam seseorang. Jadi perkataan yang nak jadi maf'ul li ajli mesti ada sifat ini, iaitu mesti mempunyai unsur yang berkait dengan perasaan dalaman seseorang manusia. La mushtaqan, masdar ini ataupun perkataan itu bukan isim mushtaq. Kita akan belajar nanti dalam bab masdar apa dia isim mushtaq. Dan itu pun kita dah sebut dah itu kan. Isim mushtaq, mushtaq ini maknanya dipetik, diambil, diungkai, dirungkai, dipecahkan daripada perkataan lain, diambil daripada perkataan yang lain. Contoh isim mushtaq. Isim mushtaq apa dia? Perkataan hamidun. Hamidun. Hamidun ni yang memuji. Dia berasal daripada hamdan ataupun daripada hamidah. Jadi hamidun, hamida yahmadu, hamdan, hamidun, mahmudun. Jadi perkataan hamidun, contoh mushtaq, hamidun, mahmudun, dia tak boleh jadi maf'ul bih. Senang kitanya, perkataan yang mushtaq dia tidak boleh dijadikan sebagai maf'ul bih. Wala jamidan, begitu juga perkataan isim jamid. Isim mushtaq tak boleh jadi maf'ul li ajlih. Isim jamid pun tak boleh jadi maf'ul li ajlih. Dia mesti masdar, kata terbitan. Dan kata terbitan, iaitu kalimah tersebut, mesti bersifat qalbi, mesti bersifat sesuatu yang ada kaitan dengan perasaan dalaman. Contoh cinta, suka, benci, takut, harap, mahu. Itu semua kan hal-hal dalaman seseorang. Dia nak dalam diri dia. Kan? Baik. Contoh dia, mata harsan ala malhi. Harsan ini dia masdar. Harisa, yahrisu, harsan. Harsanan. Harsan. Jadi, dia mati. Mata telah mati oleh dia. Maknanya dia mati. Harsan ala mali, dalam keadaan dia kata kerana bersungguh ataupun kerana harsan ala mali, mahukan. Hars ni maknanya sangat-sangat hendak ataupun kita kata apa, cintakan, mahu sangat, nak sangat mendapat hartanya. Jadi dia mati dalam keadaan dia nak sangat harta dia. Ini mungkin ayat ini cerita macam mana keadaan seseorang. Dia mati. Sebab apa dia mati? Dia mempertahankan harta dia. Kerana dia nakkan juga. Umpamanya lah, pekerjaan dia tu bahaya. Tapi dia dapat dia dapat ganjaran ataupun kita kata upah yang sangat banyak. Jadi dia sanggup mati. Dan akhirnya dia mati. Dia mati harsan ala mali, dalam keadaan dia tu maknanya begitu nakkan terhadap harta. Baik. Jadi perkataan syarat yang pertama, sesuatu perkataan yang nak dijadikan sebagai maf'ul li ajli itu, mestilah perkataan tersebut adalah masdar. Ini yang pertama, masdar. Yang kedua, perkataan itu mesti dalam bentuk yang ada kaitan dengan perasaan dalaman seseorang. Syarat yang kedua, contoh. Syarat yang kedua adalah ayyakuna, hendaklah maf'ul li ajli itu, iaitu kalimah yang menjadi maf'ul li ajli itu al-fi'lu. Hendaklah ayyakuna al-fi'lu wal masdaru. Hendaklah fi'il dan juga masdar. Fi'il itu dalam ayat kita kata maf'ul li ajli adalah kalimah yang menjelaskan sebab berlakunya fi'il. Fi'il. Jadi fi'il tersebut wal masdar dan masdar.
iaitu perkataan yang menjadi maf'ul li ajli. Fi'il dan juga perkataan yang menjadi fi'il dalam ayat dan perkataan yang menjadi maf'ul li ajli dalam ayat itu hendaklah fi zamanin wahid. Kedua-duanya dalam masa yang sama, dalam waktu yang sama. Perbuatan itu berlaku dan masdar itu juga terjadi, perkara itu juga terjadi, maf'ul li ajli itu juga terjadi dalam masa yang sama, serentak benda itu berlaku. Wa fa'iluhuma wahidun, begitu juga pembuatnya. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang melakukannya, itu oleh pembuat dia. Pembuat kepada perbuatan dan pembuat kepada masdar yang menjadi maf'ul li ajli itu wahidun, juga sama, orang yang sama. Jadi perbuatan, pembuat kepada perbuatan, fa'il kepada fi'il dan fa'il kepada masdar, kedua-dua ni adalah merupakan orang yang sama dan ia berlaku dalam masa yang sama, serentak. Contoh, amsaktuhu khaufan min firari. Amsaka fi'il. Ini sepatutnya warna biru ni. Amsaka fi'il. Wal masdar fa'al, masdar khaufan. Nampak tak? Amsaktuhu khaufan. Ini masdar. Masdar ni bermaksud masdar yang menjadi maf'ul li ajli lah. Okay, terjemahan dia, amsaktuhu khaufan min firari. Amsaka, aku pegang. Telah ku pegang. Amsaka, telah memegang. Tu, oleh aku. Kan? Hu, akan dia. Telah memegang oleh aku akan dia. Khaufan min firarihi. Kerana, sebab apa aku pegang dia tu? Kerana aku takut. Khaufan, nampak dia masdar. Kerana aku takut min firarihi, dari larinya dia. Maknanya aku bimbang dia lari. Aku pegang dia. Telah pegang oleh aku akan dia sebab bimbang dia lari. Jadi amsaktuhu, aku pegang dia. Kenapa aku pegang dia? Limadha? Kita boleh tanya sebab maf'ul ajli ni adalah kita boleh gunakan pertanyaan limadha, kenapa? Ayat limadha. Aku pegang dia. Kenapa aku pegang dia? Sebab takut dia lari. Khaufan. Jadi khaufan ini dibaca fan, bukan fin atau fun, dibacakan dengan diberikan tanda nasab fan, fathatain. Maka sebab apa? Sebab dia dalam ayat ini menjadi penjelas kepada kenapa berlakunya perkataan fi'il, perbuatan fi'il itu. Dia menjadi penjelas. Sebab apa aku pegang dia? Sebab. Penjelasan dia. Sebab aku takut dia lari. Jadi sebab takut ini, maka dia masdar, dia jadi khaufan ini dalam bentuk masdar ni. Khafa ya khafu khaufan. Khafa ya khafu khaufan. Khaufan itu adalah sebutan lafaz masdar. Maka dia masdar dan amsaka fi'il, dia menjelaskan tentang kenapa berlakunya, sebab berlakunya fi'il ini. Maka dia masdar, dia sebagai maf'ul li ajli. Dan lafaz dia dalam bentuk masdar. Kemudian khauf, takut, bimbang, risau. Perkataan ini kan dia berkait dengan hal perasaan dalaman, ketakutan, kan sesuatu yang berada dalam diri seseorang. Jadi syarat pertama tadi apa? Ayyakuna qalbiyan. Kan qalbiyan, yang ni qalbiyan, sesuatu yang bersifat hati, yang berkait dengan hati. Jadi khauf kan, takut ni adalah berkait dengan hati. Sesuai dah. Kan? Syarat pertama dah okey tak? Masdaran, dia masdar. Khauf masdaran qalbiyan. Dia masdar, perkataan ini dalam bentuk masdar, bukan isim mushtaq dan bukan pula isim jamid. Dia adalah masdar. Kan? Jadi dia syarat pertama dah lepas. Kemudian fi'il amsaka, perbuatan memegang, kan, memegang, dan juga kebimbangan dia lari itu, maka dia berlaku daripada seorang pelaku dia. Itu yang melakukan perbuatan imsak, pegang, dan perbuatan takut itu berlaku daripada orang yang sama. Wa fa'iluhuma wahid. Begitu juga perbuatan ini berlaku dalam detik yang sama, serentak masa dia, bukan berasingan.
Fal imsaku wal khawfu hadatha fi waqtin wahidin. Imsak, pegang. Wal khawf, perasaan takut. Hadatha, kedua-duanya terjadi fi waqtin wahidin, pada waktu yang satu. Pada satu waktu. Mana dalam masa yang sama. Jadi syarat pertama, ayakunal masdaru. Ayakuna masdaran. Dia tanpa perkataan yang ingin dijadikan maf'ul li ajli adalah perkataan masdar. Qalbiyan, bersifat qalbi, berkait dengan hal dalaman, perasaan seseorang. La mushtaqan wala jamidan, bukan isim mushtaq dan juga bukan isim jamid. Yang kedua, hendaklah fi'il dan masdar yang menjadi maf'ul li ajli itu, kata dia, fi zamanin wahid, terjadi pada satu masa serentak. Wa fa'iluhuma wahid, begitu juga pelaku kepada fi'il dan masdar itu juga merupakan orang yang sama. Ya? Baik. Seterusnya syarat yang ketiga, ayyakunal masdaru sababan li husulil fi'li. Hendaklah masdar. Masdar. Disebut masdar kat sini. Maksudnya apa? Iaitu perkataan dalam bentuk masdar yang menjadi maf'ul li ajli. Hendaklah perkataan masdar itu sababan, merupakan sebab, li husulil fi'li, berlakunya perbuatan. Sebab kepada berlakunya perbuatan. Ja'a Zaidun, apa dia kata? Qama Zaidun ihtiraman li aliyin. Contoh dia. Kan? Contohlah. Saffaqal jumhuru ibtihajan lil khatibi. Saffaqal jumhuru. Saffaqa, bertepuk tangan. Jumhuru, khalayak, umum. Maknanya al-jumhur maknanya khalayak umum. Kalau kita dalam audien lah. Orang ramai. Jumhur ni orang ramai boleh juga, ataupun kita kata audien, hadirin, kan? Saffaqa, bertepuk tangan. Hadirin bertepuk tangan. Khalayak umum bertepuk tangan. Ibtihajan lil khatibi, memberikan kata, memberikan ibtihaj ni, ibtihajah. Anda terlupa perkataan ibtihaj ini, makna yang tepat dia. Sebentar ya. Okey. Ibtahajah, memberikan kegembiraan. Untuk memberikan kegembiraan, orang jumhur, mana khalayak umum, membuat tasfiq. Kita kata bertepuk tangan. Khalayak umum bertepuk tangan ibtihajan, sebab nak berikan kata kegembiraan, keseronokan kepada khatib, kepada orang yang memberi khutbah, atau kepada orang yang berbicara, yang menyampaikan ucapan itu. Jadi perkataan ibtihaj, memberikan penghargaan kepada, perkataan memberikan kata penghargaan atau kegembiraan dekat sini, ibtihaj, dia dalam bentuk masdar. Kemudian bentuk masdar ibtahaja, yabtahiju, ibtihajan. Jadi memberikan rasa gembira. Dia adalah merupakan kalimah
yang menyatakan sebab kepada kenapa berlakunya tasfiq, atau kita kata bertepuk tangan. Sebab apa khalayak umum ataupun hadirin bertepuk tangan? Sebab apa mereka bertepuk tangan? Sebab untuk memberikan perangsang, memberikan rangsangan kepada khatib, kepada orang yang berucap, nak bagi dia lebih bersemangat lagi. Kan? Ini jadi ibtihaj menjadi pernyataan ataupun menjadi penjelasan sebab kenapa berlakunya perbuatan dalam ayat ini tasfiq, iaitu bertepuk tangan. Jadi memberikan perangsang kepada khatib, memberikan untuk maksud memberi rangsangan kepada khatib, untuk maksud memberikan rangsangan ini, dia merupakan sebab, pernyataan, statement yang dibuat untuk menggambarkan bagi punca berlakunya perbuatan itu. Sebab berlakunya perbuatan tepuk tangan, sebab apa? Sebab mereka nak bagi, khalayak umum ni nak bagi rangsangan, nak bagi galakan, kegembiraan kepada orang yang berucap. Baik. Kemudian syarat yang pertama tadi apa? Kita kata yang pertama perlu masdar qalbi, masdar yang bersifat kalimah masdar, sebutan masdar yang bersifat kaitan dengan hati. Yang kedua, fi'il dan masdar yang menjadi maf'ul li ajli itu perlu berlaku dalam masa yang sama dan pembuatnya juga sama. Yang ketiga, kita kata masdar itu mestilah menjadi sebab kepada berlakunya perbuatan itu. Punca kepada kenapa perbuatan itu berlaku. Kalimah itu menjadi punca, penjelasan kepada sebab berlakunya perbuatan itu. Baik, seterusnya kita kata yang keempat, yajuzu. Ini di antara syaratnya. Taqdimul maf'uli ajlihi, mendahulukan. Boleh mendahulukan maf'uli ajlih ala fi'lihi sebelum daripada fi'ilnya. Keadaan asal mesti ada fi'il dulu, baru ada maf'uli ajlih. Tetapi yajuz dalam keadaan tertentu boleh, diperbolehkan, diharuskan, dibenarkan. Dibenarkan mendahulukan maf'uli ajlih berbanding dengan fi'ilnya. Maksud dia, fi'il tu kita letak kemudian. Asalnya dia kena dulu. Kan? Ataituhu raghbatan fil ilmi, umpamanya. Ataitu raghbatan fil ilmi. Itu ayat asal. Tetapi boleh kita jadikan dalam bentuk raghbatan fil ilmi. Kita sebut dulu. Kita sebut awal lagi maf'uli ajlih. Dan perbuatan itu kemudiankan. Raghbatan fil ilmi, ataitu, disebabkan kerana sukakan ilmu, aku datang. Ayat dia yang asal, ataitu raghbatan fil ilmi. Aku datang sebab suka kepada ilmu. Aku datang sebab suka kepada ilmu. Kan? Aku datang sebab suka kepada ilmu. Itu ayat asal. Tapi boleh kita buat raghbatan fil ilmi ataitu. Sebab suka kepada ilmu aku datang. Baik, kemudian kita tengok anwa'ul maf'uli ajlihi. Bentuk-bentuk, pattern-pattern maf'ul li ajlihi. Anwa'ul maf'uli ajlihi. Baik, kita tengok. Yang pertama, maf'ul li ajlihi itu ada dalam bentuk al-mujarradu min alif lam wal idafah. Al-mujarrad ni kosong, maknanya sunyi. Tidak ada. Tidak ada, maf'ul li ajlihi itu dalam bentuk tidak ada alif lam dan tidak dalam bentuk idafat. Maknanya dia jadi mudhaf. Alif lam kita tahu kan? Idafah ni kita tahu kan? Dulu kan ada dalam bab majruratil asma, isim-isim yang diletakkan dalam keadaan jar. Salah satunya adalah dalam bentuk idafat. Jadi bentuk yang pertama kepada maf'ul li ajli adalah tidak ada alif lam. Maf'ul li ajli tidak ada alif lam. Begitu juga maf'ul li ajli tidak dalam bentuk idafah. Maknanya dalam bentuk kata yang mudah, dia bukan jadi mudhaf. Contoh dia, tasaddaqtu, tasaddaqa, telah bersedekah. Tu oleh aku. Aku telah bersedekah. Ibtigha'an. Nampak an. Bila ada tanwin, maknanya dia bukan idafah. Kalau
tidak tanwin, ibtigha'a, baru dia akan menunjukkan dia adalah idhafah. Ibtigha'an, maknanya dia tidak dalam bentuk idhafah dan tidak ada alif lam pada dia. Kalau ada alif lam, al-ibtila, al-ibtigha, al-ibtigha. Bubuk alif lam kat sini, maka dia akan jadi al-mu'arraf bil alif lam lah. Ada alif lam. Tasaddaqtu ibtigha'an. Ibtigha'an ini masdar. Mengharapkan. Makna dia mengharapkan. Perkataan ni perkataan masdar. Ibtagha, yabtaghi, ibtigha'an. Jadi masdar dia, masdar kepada perkataan ibtagha adalah ibtigha'an. Jadi perkataan ni adalah perkataan masdar. Yang kedua, makna dia adalah mengharapkan. Jadi perkataan yang kita terjemahkan dengan mengharapkan, dia berkait dengan yang ada sangkut paut dengan perasaan dalaman. Harap ni maknanya perasaan dalaman yang ada dalam diri seseorang. Maka kita kata masdar, syarat pertama tadi apa? Al-masdaru qalbiyan. Masdar qalbi yang bersifat perasaan seseorang, kan? Jadi aku bersedekah sebab mahukan, sebab hendak, limardatillah, keredaan Allah. Limardatillah, untuk keredaan Allah. Jadi syarat pattern yang pertama iaitu maf'ul li ajli dalam keadaan dia tidak ada alif lam dan tidak juga dalam keadaan dia jadi mudhaf. Dia dalam bentuk tunggal yang macam ni. Tasaddaqtu ibtigha'an, tidak ada alif lam dan dia juga tidak jadi mudhaf. Ya. Baik. Yang kedua, bentuk yang kedua bagi maf'ul ajli adalah al-mudhafu, iaitu maf'ul ila ajli itu sebagai mudhaf. Maknanya dia tu jadi mudhaf. Selepasnya tu adalah mudhafun ilaih. Ini salah satu bentuk dia. Ya. Mithalu qawlihi ta'ala, seperti mana contoh firman Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Nampak? Kita tahu dia adalah mudhaf sebab apa? Sebab perkataan yang kedua ni isim. Isim campur isim. Isim kedua ni dia nakirah. Bila nakirah, kita kata apa? Maka yang isim pertama dianggap sebagai mudhaf, isim kedua sebagai mudhafun ilaih. Kan? Kemudian khasyah ni dia adalah kata masdar. Dia adalah perkataan masdar. Perkataan masdar. Fi'il dia apa? Khasyah. Khasyah yakhsha khasyatan. Jadi khasyatan ni masdar. Perkataan masdar. Okey. Masdar. Yang kedua, itu yang pertama dia masdar. Okey. Syarat yang pertama iaitu yang perkataan yang nak jadi maf'ul li ajli itu perlu perkataan masdar dah lepas. Yang kedua qalbi. Dia mesti ada kaitan dengan perasaan dalaman. Itu yang berkait dengan hati. Takut. Takut ni hal-hal dalaman ni yang bersangkut paut dengan hati ni. Jadi syarat yang pertama tu dah selesai. Masdar dah, qalbi sudah, kan? Kemudian syarat yang kedua tadi apa? Pelaku dia, iaitu orang yang melakukan itu sendiri yang takut. Lepas tu itu pelaku tu, iaitu fa'ilnya adalah sama. Selain daripada tu, masa berlaku perbuatan bunuh dan takut ini, itu serentak berlaku dia. Ketika mana dia nak bunuh atau ketika mana dia bunuh, perasaan yang muncul pada ketika itu adalah perasaan takutkan miskin. Jadi berlakunya perbuatan itu fi'il dan juga masdar itu yang menjadi maf'ul li ajli, berlakunya perkara ini dalam satu masa yang serentak. Jadi bentuk yang sekarang ni nak kita bincangkan, tajuk dia apa? Iaitu bentuk maf'ul li ajli dalam bentuk mudhaf. Dia ni jadi mudhaf kepada disandarkan kepada perkataan selepasnya. Imlaq ini mudhafun ilaih. Jadi sebab itu kita tak boleh baca dengan khasyatan. Kita kena baca khasyata. Sebab bila perkataan itu jadi mudhaf, dia tak boleh dalam keadaan tanwin. Antara sebab sesuatu perkataan yang bentuk nakirah, kita tak boleh baca dengan tanwin. Sepatutnya yang nakirah kita kena baca dengan tanwin, khasyatan. Tapi kenapa kita tak boleh baca dengan tanwin? Sebab dia menjadi mudhaf kepada perkataan selepasnya. Dalam ayat ini imlaq.
Sesuatu yang jadi mudhaf, dia adalah makrifah. Sebab tu dia tak boleh baca dengan tan. Kalau tan, nakirah. Kan? Jadi dia mudhaf kepada perkataan selepasnya. Khasyata imlaq. Khasyata ni tak ada alif lam. Kan? Yang kedua, dia ni dalam bentuk mudhaf. Ya? Baik. Seterusnya, kita tengok lagi bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga iaitu dalam bentuk maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Al-muqtarinu bi al alif lam. Bi al pun orang sebut bi al ataupun orang sebut bi alif lam. Al-muqtarinu bi al. Al-muqtarinu bi alif lam. Iaitu yang bersambung dengan alif lam. Perkataan yang menjadi maf'ul li ajlih ini ada alif lam. Contoh dia, contoh dia yujahidu ad-difa'a 'anil haqq. Maksud dia difa'an 'anil haqqi. Yujahidu, dia berjuang. Ad-difa'a 'anil haqq. Kenapa dia berjuang? Ad-difa'a 'anil haqq. Ad-difa'a ni dia adalah maf'ul li ajlih. Sebab apa kita kata maf'ul li ajlih? Sebab dia menjadi penjelas kenapa berlakunya perbuatan fi'il ni, yujahid. Kenapakah dia berjuang? Dia berjuang kerana ataupun dengan maksud untuk mempertahankan kebenaran. Ad-difa' maknanya mempertahankan. Dafa'an. Dafa'an maknanya mempertahankan, memperjuangkan, membela. Dia berjuang kerana membela kebenaran, kerana mempertahankan kebenaran. Jadi ad-difa' dafa'a yadfa'u difa'an. Perkataan difa' ini adalah perkataan masdar. Yang kedua, perkataan ini menjelaskan sebab kenapa perbuatan yang sebelumnya itu berlaku. Maka kerana dia menjadi penjelasan kepada sebab berlakunya perbuatan ini, maka dia dianggap sebagai maf'ul li ajli. Cuma maf'ul li ajli dalam pattern apa? Dalam bentuk yang macam mana? Dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk ada alif lam. Ad-difa'a. Kalau tak ada alif lam, dia jadi macam mana? Difa'an. Sebab tu dia kata macam ni. Difa'an. Ni memang bentuk yang asal bagi maf'ul li ajli. Dia dalam bentuk masdar, qalbi, lepas tu tidak ada alif lam dan tidak jadi mudhaf. Difa'an anil haqq. Yujahidu difa'an anil haqqi. Boleh. Ataupun kita kata yujahidu ad-difa'a anil haqqi. Ya, boleh ya? Baik. Ini bentuk yang ketiga, iaitu ada alif lam. Sekarang kita nak tengok, kita nak i'rab. Bila kita dah tahu bahawa maf'ul li ajlihi itu dia ada 3 pattern, 3 bentuk. Maka macam mana kita nak analisis ataupun kita nak tentukan kedudukan perkataan-perkataan itu? Nak bincang perkataan tu macam mana? Sekarang ni kita tengok i'rabul maf'ul li ajli. I'rab dia yunsabu, dinasabkan, al maf'ul li ajlihi, maf'ul li ajli, al mujarradu min alif lam wal idafati. Dinasabkan, diberikan tanda nasab. Maknanya dibaca dengan nasab, keadaan nasab. Kalau perkataan maf'ul li ajli dalam keadaan ini, kita kena berikan tanda nasab pada dia. Yunsabu al maf'ul li ajlihi. Dinasabkan maf'ul li ajli al mujarradu, yang sunyi, yang kosong, min alif lam, yang tidak ada alif lam, wal idafati, begitu juga tidak tidak ada idafat. Maknanya maf'ul li ajli yang tidak ada alif lam dan tidak menjadi mudhaf mesti dibaca dengan nasab. Yunsabu, dibacakan dengan nasab. Jadi maf'ul li ajli tidak ada alif lam, dan juga maf'ul li ajli yang tidak jadi mudhaf, maka kena baca dengan nasab. Mesti bagi tanda nasab pada dia. Itu kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua, al maf'ul li ajlihi al mudhafu. Maf'ul li ajli yang mudhaf. Maf'ul li ajli, tapi dia ada tanda, dia jadi mudhaf. Yajuzu fihi an-nasbu wal jarru. Maka boleh kita baca nasab, boleh juga kita baca dengan jar.
berbaris di bawah. Okey, contoh dia. Ijtahada raghbatan najahi. Nampak? Dia telah bersungguh-sungguh. Dia telah begitu bersungguh-sungguh. Sebab apa dia bersungguh? Raghbatan najahi. Raghbata. Nampak? Raghbata, kita kena baca ta. Tak boleh dengan tan. Raghbatan. Sebab kita baca dengan idafat. Dia jadi mudhaf. Sebab tu kita baca dengan an-najahi. Ijtahada, dia bersungguh-sungguh. Raghbatan najah, sebab mahukan, nakkan berjaya, mahukan kejayaan. Kita boleh baca dengan raghbatan najah atau iaitu nasab, raghbata, kita berikan tanda nasab kat sini. Kan? Bukan raghbati, bukan raghbatu. Sebab apa? Sebab raghbata dia masdar. Yang kedua, kerana dia masdar qalbi, bersifat sesuatu yang berkait dengan perasaan dalaman. Selain daripada itu, perkataan ini dia menjelaskan tentang sebab berlakunya perbuatan sebelum tu. Apa dia? Iaitu ijtihad, fi'il ni. Dia menjelaskan. Dia bersungguh-sungguh. Sebab apa dia bersungguh-sungguh? Sebab mahukan kejayaan. Seterusnya, contoh. Itu tunjuk contoh untuk mudhaf. Baik. Kemudian contoh mudhaf yang mana boleh kita baca dengan jar. Apa maksud? Wal jarri. Al-maf'ulu li ajlihi al-mudhafu yajuzu fihi an-nasbu wal jarru. Maf'ul li ajlihi yang jadi mudhaf, yang diidafatkan, yang disandarkan, harus boleh dibaca nasab dan dengan jar. Maksud jar ni iaitu kita letakkan huruf jar. Huruf lam. Huruf jar. Yang memberikan maksud lam. Lam ni kan maksud dia untuk. Jadi, boleh kita letak huruf jar kat situ. Ijtahada li raghbati. Nampak? Li raghbati. Baris bawah. Dibaca dengan jar. Sebab ada huruf jar. Kena letak huruf jar lah. Ijtahada li raghbatin najahi. Kesimpulan dia adalah apabila maf'ul li ajlihi itu sebagai mudhaf, ada dua cara kita baca. Satu, kita baca dengan nasab. Satu, kita baca dengan jar, di mana kita letakkan huruf jar sebelum tu. Bila letak huruf jar, baca dengan jar lah. Atau kita tak letak huruf jar, tapi kita kekalkan bentuk asalnya, bentuk masdar. Cuma pada saat itu kita kena letakkan baris nasab. Baik. Bentuk yang ketiga ataupun i'rab yang ketiga, maf'ulun bih yang ada alif lam. Yajuzu fihi an-nasbu wal jarru. Maf'ul li ajlihi yang ada alif lam. Kan? Al-maf'ulu li ajlihi al-muqtarinu bi al ataupun al-muqtarinu bi alif lam. Maf'ul li ajlihi yang bersambung dengan alif lam, yang ada alif lam, yajuzu fihi an-nasbu wal jarru. Boleh kita baca dengan keadaan nasab dan boleh kita baca dengan keadaan jar. Contoh, ijtahada ar-raghbata an-najaha. Ar-raghbata, alif lam ni. Ini ar-raghbah ni dia masdar qalbi. Qalbi, masdar qalbi, perkataan masdar. Raghiba yarghabu raghbatan. Sirah, sebutan masdar. Kemudian dia mempunyai unsur qalbi, berkait dengan qalb, maknanya perasaan dalaman. Dia bersungguh-sungguh kerana hendakkan berjaya. Ar-raghbata. Boleh juga kita baca dengan jar. Kita kata tadi apa? Yajuzu fihi nasb. Boleh baca dengan raghbata. Atau wal jar, begitu juga dengan jar. Cuma kalau nak baca jar, kena letak huruf lam. Lam yang memberikan maksud untuk, sebab, bagi. Ijtahada liraghbati fin najahi. Pada ijtahada, dia bersungguh-sungguh liraghbati, kerana nakkan an-najahi, berjaya. Nampak tak? Ada alif lam. Ada lam dekat sini. Kenapa ada lam? Lam sebab ar-raghbah. Mana alif kat sini untuk raghbah? Tak ada lah, sebab ada alif lam. Ada lam huruf jar. Tak boleh lah ada alif lam, betul ada alif lam, betul bubuk alif kat situ tak masuk. Dia kena buang alif tu. Liraghbati. Asalnya li ar-raghbati. Kerana nakkan kejayaan, nakkan berjaya. Jadi kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia 1, 2, 3 ni adalah, yang pertama, kalau maf'ul li ajlihi itu masdar tunggal macam tu, dia tidak menjadi idhafah, dia tidak menjadi mudhaf. Selain itu dia tidak ada alif lam. Maka
dia kena baca dengan nasab. Yang pertama. Yang kedua, maf'ul li ajli, dia jadi mudhaf. Maka boleh baca dengan nasab, boleh jadi baca dengan jar. Keadaan yang ketiga, maf'ul li ajli ada alif lam. Yang kedua tadi dia jadi mudhaf. Yang ketiga, maf'ul li ajli itu ada alif lam. Maka boleh juga seperti mana keadaan yang kedua, bentuk yang kedua, iaitu boleh baca nasab, boleh baca dengan jar. Yang tetap baca dengan nasab, tak boleh baca dengan huruf jar, tak boleh baca dengan huruf jar, tetap dengan satu keadaan adalah maf'ul li ajli yang asal, iaitu dalam bentuk masdar dan bersifat qalbi. Jadi, i'rabul maf'ul li ajli, i'rab, analisis kepada maf'ul li ajli ini, yunsabul maf'ul li ajlihi, dinasabkan maf'ul li ajli daiman, selama-lamanya. Mesti letak dalam keadaan nasab. Jadi yang ini dia merujuk kepada maf'ul li ajli bagi kategori pertama, iaitu maf'ul li ajli yang tidak ada alif lam dan tidak menjadi mudhaf. Ini kena baca dalam keadaan nasab selama-lamanya. Tasaddaqtu ibtigha'an. Aku bersedekah sebab mengharapkan keridaan Allah. Jadi, kita kata apa? Dinasabkan maf'ul li ajli daiman, selama-lamanya. Wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya adalah al-fathatu, fathah. Macam kita kata contoh tadi lah. Okey. Ni. Contoh dia. Tasaddaqtu ibtigha'an. Dibaca dengan nasab. Ibtigha'an. Bukan ibtigha'a ataupun al-ibtigha'i. Libtigha'i. Untuk mengharapkan. Ya, baik. Ini dari segi analisis dia. Ini dari segi i'rab dia lah. Saya kira sekadar itu dulu untuk pertemuan pada malam ini, insya-Allah. Dan kita akan sambung dan kita akan ulang sedikit lagi untuk lebih jelas dalam pertemuan yang akan datang, insya-Allah, sebelum daripada kita masuk tajuk yang baru. Ya, insya-Allah minggu depan kalau ada rezeki kita bersama di atas talian, kita akan sambung lagi tajuk yang berikutnya selain daripada kita ulang seimbas lalu untuk maf'ul li ajli ini. Kesimpulannya adalah maf'ul li ajli adalah merupakan masdar. Adalah merupakan kalimah, adalah merupakan kalimah isim dalam bentuk masdar. Dan kalimah isim dalam bentuk masdar itu dia ada kaitan dengan hal yang bersangkut paut dengan perasaan dalaman. Dipanggil qalbi. Perkataan itu sendiri sifat dia mesti dalam bentuk masdar dan qalbi. Selain daripada itu, dia ataupun perkataan itu dia menjelaskan kepada sebab kenapa berlakunya perbuatan yang berada di dalam ayat, struktur ayat bersama dengan kalimah tersebut. Contoh yang kita bagi tadi apa? Qama Zaidun ijlalan di amrin. Perkataan ijlal merupakan perkataan masdar. Dan dia adalah menjelaskan kepada kenapa berlakunya perbuatan sebelum perkataan ini. Dalam ayat ni, qama, telah berdiri Zaid. Kenapa Zaid berdiri? Kerana menghormati Ammar. Kerana ni dia menjelaskan kenapa berlakunya perbuatan. Maka dia adalah maf'ul li ajli. Al-maf'ulu lahu ataupun maf'ul min ajlihi. Ada tiga istilah ataupun tiga sebutan yang kita nyatakan di awal daripada kuliah kita ini. Sekian dahulu untuk pertemuan malam-malam ini. InsyaAllah moga-moga kita bertemu lagi dalam minggu hadapan dalam kuliah kita, iaitu kuliah tata bahasa Arab, kan? Dan kitab kita guna adalah kitab Matan Ajrumiyah. Minta ampun, minta maaf di atas barang kekurangan yang berlaku. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.